Selamat pagi, bertemu kembali di Awani Pagi bersama saya Nala Huda bertemankan rakan setugas Afizi Azaman dan kami di Astro Awani membawakan realiti rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan apa realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar. Ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Okey, baiklah. Sekarang kita bersama dengan Pengarah Institut Pengurusahaan Kecil dan juga Sederhana Universiti Malaysia Kelantan, Dr. Anis Amira Abdul Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Doktor, sekarang ni kita nak berbincang mengenai, kita tahu pelbagai pihak terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Sekarang kita memasuki PKPB ini, banyak perusahaan kecil perniagaan itu dibenarkan beroperasi semula. Mungkin kita ingin imbas sedikit kembali ketika Perintah Kawalan Pergerakan itu dilaksanakan, majoritinya tidak dapat membuka perniagaan mereka dan impak yang sangat besar kita lihat kepada institusi ataupun sektor-sektor seperti perniagaan kecil dan juga sederhana. PKS itu malah usahawan mikro juga. Mungkin Doktor boleh ceritakan sedikit mengenai kisah cabaran usahawan ketika PKP itu, bagaimana perkara pokok yang perlu diberi perhatian ketika ini, Doktor? Okay. Terima kasih kepada pihak Astro kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi realiti rakyat dari perspektif keusahawanan. Ya. So, apabila PKP ini terjadi hasil daripada COVID-19, fenomena ini ataupun realiti ini masih lagi tidak diterima oleh usahawan-usahawan, terutama usahawan mikro ataupun penjaja-penjaja kecil, ya. Sebab kebanyakan mereka, kehidupan mereka adalah rutin, ya, terutama yang saya apabila saya refer dalam konteks usahawan ataupun peniaga kecil ataupun peniaga asnaf, ya. Mereka kehidupan mereka adalah satu rutin, ya. Mereka bangun pagi, siapkan perniagaan mereka, kemudian pergi berniaga untuk mendapat pendapatan untuk menampung kehidupan harian, ya. Jadi maklumat yang mereka dapat adalah agak sikit berbanding dengan peniaga yang sederhana, yang kecil dan sederhana lah. Jadi semasa PKP itu, apabila berlaku proses ini, ya, kita melihat satu proses ini yang dipanggil perubahan kritikal persekitaran yang tidak boleh dikawal. Ya. COVID adalah satu fenomena perubahan kritikal persekitaran yang tidak boleh dikawal. Ya. Jadi apabila benda ini berlaku kepada usahawan-usahawan kita, mereka masih tidak sedar, ya, apabila dalam fasa pertama mereka masih tidak sedar apakah impak, ya. Apabila masuk, ini bukan fasa PKP, ini fasa proses atau behavior, ya. So apabila masuk fasa kedua, mereka sudah merasa tekanan, mereka sudah merasa apakah yang akan terjadi di masa hadapan. Bolehkah aku melalui proses-proses ini, ya? Dan kita pernah tengok, ya, dalam realiti rakyat sebelum ini di mana usahawan menangis, ya. Dan betapa terkesannya PKP dalam kehidupan mereka, ya. Dan kami di Universiti Malaysia Kelantan juga, ya, di mana usahawanan adalah denyut nadi kami. Kami amat rapat dengan usahawan, ya, sama ada mikro, penjaja, sederhana, ya, ataupun besar, dan kami boleh melihat kesan PKP kepada mereka. Okey? So proses seterusnya apabila mereka telah mengetahui di manakah kedudukan mereka, mereka merasa stres, ya. Jadi di sinilah perlunya sokongan. Tetapi sepatutnya mereka mesti percaya, ya, bahawa setiap
kita tidak akan merasai hujan sepenuhnya, ya, akan ada timbul cahaya matahari. Okey, jadi apabila kita ada kepercayaan begitu, maka pemikiran kita akan lebih positif daripada negatif. Yang terjadi adalah sebab pemikiran mereka adalah berada dalam keadaan negatif. Ya, mereka, sebab ini adalah proses di mana uncertainty, mereka tidak nampak apa yang akan berlaku di hadapan di masa hadapan, ya. Okey, apabila masuk fasa seterusnya di mana kita berada sekarang, dia telah menerima, ya. Dia telah menerima ini adalah satu kenyataan, dan bagaimana katakanlah usahawan dia akan berfikir bahawa ini adalah satu kenyataan, bagaimana aku ingin menghadapi benda ini dan bagaimana aku nak menyelesaikan masalah ini, ya. Sebab itu bila kita tengok dalam berita ke atau dalam kisah-kisah kehidupan ke, kebanyakan usahawan sudah dapat tengok jalan, ya. Sudah dapat tengok jalan di mana nak buat. Macam kisah beberapa usahawan yang kita lihat sebelum ni dalam realiti rakyat, yang mereka dapat menyelesaikan masalahnya, ya. Macam mereka belajar, ya. Itu sebenarnya tekanan kepada mereka, sebab dalam masa yang sama mereka nak menerima this is a new phenomena. Dalam masa yang sama juga mereka nak belajar benda yang baru. Kebanyakan usahawan kita, terutama usahawan mikro, kecil, mikro dan penjaja kecil ini masih tidak terdedah kepada pemasaran secara online. Even usahawan mikro juga, ya, mereka tidak tahu apakah platform di dalam untuk menjual barang-barang mereka, ya. Pendedahan yang ada sekarang ini adalah lebih kepada pemasaran melalui sosial media, ya, seperti Facebook, Instagram. Tetapi sebenarnya di manakah pasaran itu berada? Ya, jadi kita kena tahu biasanya Facebook, Instagram ini adalah media sosial di mana kita menawarkan, tetapi pasar itu sebenarnya berada di mana? Pasar adalah di mana tempat orang pergi dan hendak beli. Mereka sudah ada niat untuk membeli barangan, ya. Jadi pengetahuan tentang aplikasi seperti Lazada ke, Shopee ke, mereka mesti tahu macam mana nak menggunakannya, ya. Okey. Seperti yang Dr. Anis sebut tadi, dalam krisis itu ada peluang untuk pembaharuan, dan pembaharuan ini banyak bergantung kepada platform digital sekarang ini, seperti yang Dr. Anis kata tadi. Dan kita nak bercakap tentang peralihan ataupun proses adaptasi kepada normal baharu ini buat usahawan di luar sana. Namun realiti untuk transformasi untuk beralih dari platform ataupun alam nyata ke alam maya ini satu realiti yang berbeza buat setiap seorang usahawan. Jadi akses kepada teknologi, akses kepada pengetahuan ini semua amat penting, dan ini adalah berbeza buat setiap seorang usahawan. Jadi apa jenis sokongan yang mungkin lebih terperinci, ya, Dr. Anis boleh jelaskan? Dr. Anis sendiri sangat dekat dan banyak berkongsikan kisah-kisah dan nasihat juga dengan usahawan di luar sana. Bagaimana untuk berkongsikan, mungkin ada satu platform untuk mereka mendapat akses pengetahuan dan juga teknologi untuk pemasaran dalam talian ini. Bagaimana agaknya untuk memastikan mereka semua ada akses sama rata kepada teknologi ini? Okey. So dalam menghadapi situasi ini, ya, sokongan daripada semua pihak adalah amat-amat penting sekali, ya. Kita tidak dapat menafikan sokongan yang diberi oleh kerajaan daripada segi keuangan, ya. Ini memang sokongan yang amat-amat, ya. Bila saya bertemu dengan usahawan mereka mengucapkan berterima kasih yang sangat-sangat banyak kepada kerajaan kerana membantu mereka dalam keadaan kritikal ini, ya. Di mana yang paling yang saya sendiri, ya, rasa teruja bagaimana prihatinnya kerajaan ini, ya, terutama dalam geran prihatin khas, ya. Usahawan boleh mendapat geran sebanyak RM3,000. Ini adalah satu jumlah yang sangat besar kepada usahawan-usahawan mikro, ya. Sangat-sangat besar, ya. Terutama yang berada di kampung ataupun rural entrepreneur, ya.
kita mungkin tak terasa ya, RM10, RM20, RM30 itu mungkin kecil bagi kita ya. Tetapi bagi mereka duit itu sudah boleh digunakan untuk membuat pusingan modal ya, jualan secara kecil-kecilan. Ya, dan syaratnya saya very amazing ya. Syarat yang diberi hanyalah sama ada SSM ataupun PBT ya, ataupun LHDN ya. Jadi terima kasihlah kepada pihak kerajaan. Okey, jadi daripada segi teknologi pula ya, ini adalah capacity building, peningkatan kepada kemahiran diri. Kita mesti belajar, kita tidak boleh menolak fenomena yang berlaku ini. Even dalam bidang keusahawanan, sebenarnya kita dah tengok trend ya. Trend bidang keusahawanan menyatakan asal kita adalah commercial entrepreneur. Kemudian berubah kepada social entrepreneur. Dan sekarang trend yang terbaru adalah berubah kepada digital entrepreneur. Jadi, bila kita sebut digital entrepreneur, kita tidak boleh lari daripada teknologi. Ya. Kemahiran macam mana yang mesti ada di dalam diri seorang usahawan. Jadi, cara praktikalnya di saat ini, kita tak usahlah nak merancang panjang-panjang. Sekarang di saat ini adalah saat kritikal. Kita mesti planning untuk jangka masa yang pendek dan terus membuat tindakan ya. Jadi kita kena tahu pertama sekali kemahiran apa yang kita kena tahu. Terus pertama sekali adalah kita kena tahu di mana kita nak menjual barang-barang ini. Ya. Yang kedua, kita kena tahu menggunakan aplikasi tersebut ya. Yang ketiga, kita kena faham model perniagaan sekarang. Model perniagaan yang berasaskan teknologi. Kita kena faham bagaimana kita nak cari duit daripada peluang-peluang yang ada ini dalam konteks teknologi. Contohnya ya, saya lebih relate kepada usahawan luar bandar lah ya. Di luar bandar ya, terutama di kampung-kampung ya, sebab kita ada kawalan kawasan tu kita tak boleh merentas ya. Jadi kalau kita nak pergi pun ada kawasan yang terhad. Jadi bagi usahawan bila mereka nak berniaga ya, so sebenarnya ini adalah sesuatu opportunity actually ya kepada usahawan-usahawan. Kalau sebelum ni kalau kita usahawan yang pergi ke bazar Ramadan ya, jadi usahawan yang ada dekat bazar Ramadan itu pelanggan datang kepada mereka dan jumlahnya tidak banyak ya. Tetapi apabila menggunakan platform seperti e-bazar atau mana-mana, maksudnya pasaran itu sudah meluas. Jadi kalau kita tengok berita pun yang sebelum ini sudah diberitahu ya, usahawan-usahawan menyatakan dia tak sangka bahawa dengan menggunakan platform e-dagang ini, pendapatan mereka atau jualan mereka adalah lebih tinggi daripada semasa mereka menjual di bazar Ramadan ya. Begitu juga daripada segi local economy ya, maksudnya ekonomi yang berasaskan komuniti sekeliling ya. Jadi sekarang ini dia punya perubahan ya kepada sebelum ni perubahannya kita lebih kepada diri kita ya, kepada usahawan kita nak dapat duit. Tetapi dengan COVID ini perubahan itu berlaku, kita lebih kepada masyarakat ya. Jadi dengan menggunakan teknologi kita serve problem masyarakat ya. Orang keliling kita, saya tengok dalam realiti rakyat ya, contohnya ada seorang usahawan yang menjual bahan-bahan basah kepada masyarakatnya ya. Jadi dia bermula dengan kawan-kawan, kemudian selepas itu kepada masyarakat keliling. Jadi startup dia itu berkembang dengan baik sekali dengan sokongan hanyalah masyarakat sekeliling ya. Cabaran sekarang adalah daripada segi ilmu untuk menggunakan. Jadi setakat sekarang ini hanyalah ilmu untuk menggunakan WhatsApp ataupun Facebook sahaja ya. Jadi usahawan sekarang perlu tingkatkan ilmu digital dengan lebih baik lagi ya. Dan ilmu itu sebenarnya
sekarang ni boleh dikatakan semua usahawan ada telefon, ya, dan ilmu itu adalah di hujung jari. Dan dengan fenomena COVID ini juga perubahan daripada knowledge transfer itu, ya. Kalau dulu kita terpaksa masuk kelas, terpaksa masuk kursus, berbayar atas semua, sekarang ini kita boleh lihat kursus-kursus free secara online, ya, secara dalam talian. Kita sekarang ni diri kita nak berubah ke arah mana, nak dapat latihan di mana, semuanya ada di dalam internet, ya. Jadi kalau kita tengok juga penggunaan internet, COVID ini sebenarnya mempercepatkan proses digitalize masyarakat, ya. Kalau kita tengok sebelum ini dekat Malaysia pun, ya, yang pelanggan yang visit online, ya, dekat retail shop, retail store dekat internet adalah 88%, ya. Itu pada tahun 2019. Dan dengan COVID ini, kebanyakan memang akan mencari barangan mereka melalui internet ataupun e-dagang. Ya, jadi kemahiran-kemahiran inilah yang diperlukan oleh usahawan dalam meningkatkan kapasiti mereka menghadapi dunia digital, ya, dunia digital. Even dalam polisi kerajaan pun ingin, ya, usahawan-usahawan kita ini mempertingkatkan kemahiran. Kita nak, sebab tu kita nak ke arah gig ekonomi semua itu. Jadi semua ni usahawan, terutama usahawan luar bandar, usahawan yang kecil, usahawan mikro, mesti, ya, ini adalah satu kemestian, tidak boleh menolak tsunami revolusi IR 4.0 ini. Okey, baiklah doktor. Doktor jangan ke mana-mana kerana kita akan sambung perbincangan kita selepas kita berhenti rehat seketika ini. Anda masih menonton Awani Pagi segmen Realiti Rakyat bersama kami bincangkan mengenai cabaran dan juga keperitan usahawan terutamanya PKS dan juga Mikro. Kita bersama dengan Dr. Anis Amira. Doktor, saya nak teruskan saja. Kalau tadi doktor ada menyatakan bahawa bantuan yang diberikan oleh kerajaan itu banyak yang usahawan-usahawan berterima kasih dan sebagainya. Tapi kita nak melihat juga kepada usahawan-usahawan yang tergelincir ataupun namanya tidak tersenarai di dalam bantuan yang diberikan oleh kerajaan itu. Sebagai contohnya usahawan mikro yang tidak berdaftar dengan mana-mana SME, LHDN ataupun Perkeso itu sendiri. Mungkin kita nak pastikan bahawa bagaimana kita nak pastikan bahawa segala bantuan yang diberikan oleh kerajaan walaupun budi bicaranya dipermudahkan dan sebagainya, tapi bagaimana untuk memastikan bahawa capaian bantuan itu dapat berterusan. Dan pada pandangan doktor, ketika ini fasa apakah, di manakah usahawan itu perlu beri tumpuan khusus kepada perniagaan mereka, sama ada untuk menstabilkan dahulu ke baru melihat kepada keuntungan itu? Okey, bila kita sebut kita berniaga, semestinya kita nak mendapat keuntungan lah, ya kan? Jadi ada dua persoalan di sini. Ada bagaimana kita nak sustain usahawan enterprise ini, dan juga bagaimana supaya agensi-agensi kerajaan ataupun bantuan-bantuan yang disampaikan oleh kerajaan itu boleh sampai, ya. Jadi kalau kita tengok di sini, sebab bantuan itu kepada peniaga kecil ini perlu, syaratnya mesti ada SSM. This is the moral of the story. Kita kena belajar refleksi ni daripada COVID ini. Sebab itulah kita mesti mengikut prosedur, ya. Bila kita berniaga, nombor satu mesti ada SSM, ya. Mesti ada current account. Saya berkali-kali beritahu pelajar-pelajar saya, ya. Lepas itu kita mesti ada pengalaman, sebab ini adalah orang kata bila kita nak buat loan ke apa-apa, nak dapatkan grant, ya, mereka akan melihat usahawan untuk melihat SSM untuk experience, ya. Jadi selepas ini saya minta lah usahawan-usahawan supaya daftarlah kepada SSM. Tetapi dalam keadaan sekarang di mana
pendaftaran itu tidak dibuat dan mereka ingin move on, ingin teruskan perniagaan mereka ya. Jadi di sinilah peranannya NGOs ya, ataupun kita panggil social enterprise ya. Jadi social enterprise ini, biasanya social enterprise ini dia bergerak dalam keadaan lokal ya. Maksudnya katakanlah koperasi usahawan apa-apa di kawasan mana-mana. Jadi sekarang ini setiap NGO itu ataupun koperasi itu ataupun dengan labelnya keusahawanan sosial atau social business ini perlu menjaga setiap kawasan mereka ya. Jadi bila saya kata menjaga setiap kawasan mereka perlu memberi sokongan kepada perniagaan tersebut. Sokongan daripada mana? Sokongan daripada komunikasi ya. Saya melihat even di Bacok sendirilah ya, saya tengok daripada WhatsApp ya, banyak grup-grup WhatsApp ya yang timbul ya untuk semata-mata untuk membantu usahawan di kawasan keliling. Jadi fenomena ini di mana lokal ekonomi ini perlu diperkasakan ya. Jadi komunikasi berlaku. Semua bantuan-bantuan kerajaan dikomunikasikan melalui WhatsApp ini. Ini kita cerita dalam konteks seluruh entrepreneur lah ya, usahawan desa ke apa-apa yang berada di luar daripada kawasan yang capaian internetnya tidak berapa bagus ya. Jadi daripada sini saya kata peranan social enterprise itu amat penting ya, untuk sokongan komunikasi, sokongan keuangan, sokongan moral ya. Banyak lagi sokongan-sokongan yang perlu diberi ya. Dan isu yang kedua adalah berkenaan dengan apa yang perlu usahawan buat masa sekarang ya. Okey. Bagi saya sekarang ini adalah untuk melihat kembali status keuangan syarikat ya. Status keuangan syarikat ataupun enterprise ya. Melihat apakah kekuatan yang kita ada daripada segi keuangan. Apakah kekuatan yang kita ada pada segi sumber-sumber yang ada ya. Sekarang ni ya, saya ada satu kes ya yang amat menarik sekali ya. Ada satu sekolah swasta ya, sebab kebergantungannya kepada pelajar-pelajar luar negara ya. Jadi 80% atau 90% daripada pelajar adalah luar negara ya. Jadi bila keadaan COVID ini, pelajar-pelajar itu sudah balik ke negara masing-masing. So bagaimana dia nak survive ya. Jadi di sini peranan guru dan ibu bapa telah membantu sekolah ini untuk survive sehingga habis PKP ini dan untuk bergerak kembali ke masa hadapan. Begitulah juga dengan perusahaan kecil dan sederhana, terutama mikro bisnes ini ya. Jadi apabila dia melihat resources dia kena, yang kedua adalah listkan ya, jangan koyak, jangan dia berada di fikiran sahaja. Mesti ditulis, dilistkan apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apakah strategi untuk mengurangkan kos, apakah strategi untuk mendapatkan sokongan keuangan ya. Di sinilah ilmu crowdfunding amat penting sekali ya. Crowdfunding ini tidak semestinya equity crowdfunding ya. Dia apabila kita buat pre-order pun dikira crowdfunding juga ya. Jadi ilmu-ilmu ini amatlah penting dipelajari. Dalam masa yang sama, usahawan ini perlu bergerak ke hadapan ya. Dia mesti tindakan sekarang ini adalah tindakan ya. Jangan duduk plan banyak-banyak, panjang-panjang. Sebab dunia keusahawan ini bukan satu curve yang naik macam tu ya. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun ya. Apabila kita dapat melalui proses naik turun ini, itu adalah usahawan yang berjaya sebab banyak ilmu yang kita dapat daripada sini ya. Jadi contohnya sokongan terutama sokongan keluarga ya. Kalau family business lagilah bagus ya. Ilmu-ilmu yang ada boleh diperturunkan kepada usahawan-usahawan tersebutlah.
Ya, Doktor, cakap tentang sokongan dan bagaimana untuk mendapatkan ilmu itu, universiti juga boleh memainkan peranan itu sebagai platform untuk usahawan di luar sana untuk mendapatkan ilmu, untuk platform perkongsian maklumat antara usahawan. Jadi apa saranan Dr. Anis mungkin kepada universiti lain, apa peranan yang mereka boleh mainkan untuk bantu usahawan di luar sana ketika PKP ini? Okey. Usahawan-usahawan universiti kewujudan universiti itu adalah university for society. Kewujudan kita di universiti ini, kita mencari ilmu-ilmu baru untuk kebaikan masyarakat. Ya, kita transferkan ilmu itu. Dan saya ambil kes di universiti saya sendirilah, ya, Universiti Malaysia Kelantan, ya, untuk memperkukuhkan atau memperkasakan bidang keusahawan ini, ya. Kami ada satu pusat dipanggil UMKEI, ya. Anda semua boleh layari portal UMKEI, ya. Okey, UMKEI, di sana banyak maklumat-maklumat. Jadi saluran komunikasi adalah penting sebab keputusan seseorang usahawan itu untuk membuat keputusan yang terbaik adalah berdasar kepada informasi yang dia dapat. So, di mana informasi tersebut? Ya, jadi kita boleh melihat informasi itu daripada portal-portal ataupun website ataupun blog daripada universiti-universiti. Kita tak boleh harapkan usahawan mikro atau usahawan rural entrepreneur untuk membaca jurnal-jurnal, ya, yang mempunyai bahasa akademik yang tinggi, ya. Jadi bahasa itu perlu diturunkan dan bagi kepada peserta usahawan-usahawan, ya. Di UMK sendiri, ya, kita ada satu program yang dinamakan REMOGE, REMOGE, ya, Rural Entrepreneurship, ya. Jadi program ini adalah hasil daripada research yang telah dibuat, yang ditajuk oleh Kementerian Pengajian Tinggi, ya, kita panggil RGS, ya. Jadi program ini kita transfer the knowledge kepada golongan B40 untuk mereka startup, ya. Dan alhamdulillah kami di UMK telah berjaya, ya, dalam setakat hari ini dalam 300 usahawan, ya, yang telah kami bantu melalui program ini, ya. Dan di UMK program knowledge transfer ini bukan remote saja, ya, macam-macam lagi, ya. Dan kami di pusat keusahawanan universiti, ya, UMKEI, ya, governance-nya amat kuat untuk membantu usahawan-usahawan, ya, sebab kita di UMKEI kita ada dua sayap yang kuat lah, ya. Satu sayap adalah untuk melihat usahawan pelajar, ya. Yang satu sayap lagi adalah untuk melihat usahawan luar, ya. Saya ditugaskan untuk melihat usahawan luar. Dr. Mat ditugaskan untuk melihat usahawan pelajar, ya. Dan kami dimentor oleh Prof. Nik Maheran, ya. Jadi banyak program-program yang universiti tawarkan kepada di luar sana, ya, macam SME at graduate. Kita ada jangka pendek, kursus jangka pendek. Jadi akses itu usahawan boleh capai. Dan dalam semasa COVID ini pun kami sentiasa memikirkan apakah nasib usahawan-usahawan, terutama usahawan peniaga-peniaga B40 dan bisnes mikro, ya. Jadi kami telah membuat brainstorming, ya, di pusat keusahawanan ini, dan kami come out dengan satu program yang dinamakan SME Buddies at UMK, ya. SME Buddy at UMK. Jadi alhamdulillah kita dah war-warkan satu round, ya, kepada usahawan-usahawan menggunakan platform networking kita, ya. Ya, Doktor. Kita ada banyak networking seperti Majlis MAIK, ya, Majlis Agama Islam Kelantan, lepas itu persatuan-persatuan, PUAK, ya. Jadi mereka ini membantu kami untuk menyalurkan knowledge transfer ini kepada
usahawan-usahawan di luar sana. Ya, Ya, Doktor. Okey. Doktor, minta maaf Doktor, masa sangat mencemburui kita. Banyak sebenarnya yang kita boleh bincangkan tapi minta maaf masa sangat tak mencukupi sekarang ini. Kita terpaksa mengakhiri. Kita terima kasih banyak kepada Dr. Anis Amira Abdul Rahman, Pengarah Institut Perusahaan Kecil dan juga Sederhana Universiti Malaysia Kelantan atas segala perkongsian. Saya percaya ramai usahawan-usahawan dengar dan ramai usahawan-usahawan ingin bangkit daripada krisis pandemik COVID-19 ini. Kita berterima kasih sekali lagi kepada Doktor. Minta maaf sangat kepada sebab masa sangat tak mencukupi. Saya rasa setakat itu saja daripada kami di Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Saya Hafiz Zaman bersama dengan rakan setugas Nala Huda. Assalamualaikum, selamat sejahtera.